Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Ogos 2021 bersama dengan saya, Nusya Mama Amin. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah hari ini berkenaan menerima sembah senarai anggota Jemaah Menteri daripada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Istana Negara menyatakan sesi menghadap itu berlangsung di Istana Abdul Aziz Kuantan selama lebih 1 jam bermula jam 11 pagi tadi. Terdahulu Ismail Sabri dilaporkan selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong pada kira-kira jam 1.38 petang tadi. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan senarai barisan Menteri Kabinet yang baru akan diumumkan pada jam 11 pagi esok. Sebelum ini terdapat banyak kegiatan melobi jawatan Kabinet oleh pelbagai pihak, antaranya gesaan mewujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri kedua bagi diisi ahli parlimen dari Gabungan Parti Sarawak. Selain itu, Sumber Bersatu dan UMNO mendakwa ahli Parlimen Gombak Azmin Ali mengugut untuk menarik balik sokongan jika tidak dijadikan Timbalan Perdana Menteri. Perkara itu bagaimanapun telah dinafikan oleh setiausaha politiknya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin sebelum ini berkata sokongan 50 anggota Parlimen PN kepada Ismail adalah bersyarat dengan memastikan anggota kabinetnya bebas daripada kluster mahkamah. Bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman Said hari ini percaya kerusi yang dikosongkannya perlulah diisi oleh ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen pengerang itu turut mencadangkan agar usul menggantikan Timbalan Speaker Dewan Rakyat itu dibuat oleh pihak kerajaan. This is the best opportunity for the Prime Minister. For the Prime Minister to offer that as a gesture to start the ball rolling. Because as I said, on the timing of the reform, on what reform, it's going to take time, Prof. It's not going to be a one-day sitting and we'll be done with it because there's a lot of negotiation with stakeholders. But this is something that is achievable. If the government does that and it is supported unanimously, say for example, I think it will be a fantastic for Malaysia history, for our parliamentary history. Azalina berkata demikian dalam satu webinar berkenaan agenda pembaharuan parlimen pagi tadi. Isnin lalu beliau mengesahkan telah meletakkan jawatan selaku Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang disandangnya sejak tahun lepas atas beberapa sebab. Berita yang seterusnya, persefahaman antara Perdana Menteri Ismail Sabri dengan kepimpinan PH untuk bekerjasama merupakan satu permulaan era baru yang positif. Naib Presiden UMNO Khalid Nordin berkata persetujuan juga berjaya dicapai dalam tempoh 3 hari selepas Ismail mempelawa pembangkang mengadakan kerjasama rentas parti. Dalam kenyataannya, beliau berkata politik Malaysia tidak boleh lagi berada di takuk lama dan paradigma amalan demokrasi mesti lebih terbuka dan progresif. Tambahnya, prejudis terhadap pembangkang mesti berakhir, begitu juga persepsi negatif terhadap kerajaan harus berubah. Semalam, Ismail Sabri dalam kenyataannya berkata, pertemuan yang berlangsung selama lebih 1 jam itu antaranya tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat bagi menangani pandemik COVID-19. Sementara itu, Pengerusi Perikatan Nasional Pahang, Saifuddin Abdullah berkata, pertemuan Ismail dan 3 pemimpin utama pembangkang itu disifatkan sebagai langkah awal yang penting ke arah politik baru. Seorang pemimpin DAP dalam pada itu menyifatkan pertemuan Ismail dan pemimpin PH sebagai satu peristiwa bersejarah dalam politik Malaysia. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke bagaimanapun berkata, pertemuan itu perlu disusuli dengan langkah-langkah konkret. Menurut ahli Parlimen Seremban itu, pertemuan itu berpotensi mengubah landscape dan budaya politik negara jika ia disusuli langkah-langkah pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan dan memperkasakan institusi parlimen. Tambahnya, kedua-dua pihak mempunyai peranan masing-masing dan perlu bekerjasama walaupun akan berlawan antara satu sama lain dalam pilihan raya. Semalam, Ismail bertemu Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng selama lebih 1 jam. Dalam kenyataan bersama selepas itu, mereka antara lain bersetuju memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif serta menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif.
Anwar yang juga pengerusi PH turut memberi jaminan tidak akan mempersulitkan undi percaya terhadap Perdana Menteri jika dia mengambil langkah pro rakyat. Good morning, G-Sure. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Polis Sentul merakamkan kenyataan Hannah Yeoh sebagai saksi berhubung poster palsu yang mendakwa dia melaga-lagakan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini dengan Istana Negara. Rakaman kenyataan ahli Parlimen Segambut itu disusuli satu laporan polis yang dibuat oleh pihaknya mengenai poster itu pada 31 Julai lalu. Dalam pada itu juga saya telah mengarahkan peguam saya iaitu Khairul Khalid dan Atari Bahadin untuk mengeluarkan surat letter of demand kepada ahli-ahli politik Perikatan Nasional yang telah kita jumpa online, MCA dan juga PAS kerana menyebarkan berita palsu. Poster yang didakwa disertakan dengan mesej dari Yeoh dalam aplikasi WhatsApp telah disiarkan di laman Facebook yang dikaitkan dengan PAS. Bekas Timbalan Menteri itu bagaimanapun telah menafikan kandungan hantaran itu pada 31 Julai lalu di laman media sosial miliknya. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan pemberian dos penggalak kepada mereka yang telah lengkap divaksin tidak akan membantu mengawal penularan varian Delta. Sebaliknya, beliau berkata keutamaan perlu diberikan kepada individu yang belum menerima vaksin COVID-19. Dalam hantarannya di Facebook, Dr. Nur Hisham menambah, kerajaan perlu meningkatkan liputan vaksin dalam negara terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dos penggalak. Sebelum ini, tumpuan kurang diberikan kepada golongan anti-vaksin berbanding mereka yang sedia menerima vaksin. Menurut JKJAV, setakat 23 Ogos, 80% penduduk di Lembah Kelang telah menerima dos pertama vaksin, manakala 62.3% telah melengkapkan 2 dos. Kerajaan mempercepat kadar vaksinasi di Lembah Kelang yang mencatatkan kadar tertinggi penularan COVID-19 berikutan penularan varian Delta. Bagaimanapun, wabak ini juga semakin memburuk di luar Lembah Kelang di mana kadar vaksinasi masih lagi perlahan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusya Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.